سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat di masjid ataupun surau ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba bimakna ay furida, difardukan ke atas kamu ataupun diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa, yakni kewajiban berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, sebagaimana kewajiban puasa ini juga telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan amaliyah ataupun ibadah puasa ini dapat menjadikan kamu di kalangan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk memahami permasalahan bulan Ramadan, untuk memahami persoalan berpuasa, sebenarnya ayat berkaitan dengan puasa ini adalah merupakan konteks yang ketiga. Di dalam surah Al-Baqarah, selepas yang pertama Allah berbicara mengenai persoalan qisas, konteks yang kedua Allah berbicara mengenai persoalan pengurusan harta, iaitu tentang wasiat. Manakala masuk konteks yang ketiga, barulah Allah berbicara mengenai persoalan puasa di bulan Ramadan. Untuk memahami ayat ini dengan baik, kita seharusnya bermula pada surah Al-Baqarah ayat 177. Di dalam disiplin ilmu tafsir, bila kita belajar memahami surah yang paling besar, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah, ketahuilah bahawa surah Al-Baqarah mempunyai dua bahagian yang utama. Bahagian yang pertama surah Al-Baqarah ialah merujuk ayat yang pertama sampailah ayat 177. Ini bahagian pertama di dalam surah Al-Baqarah. Banyak membicarakan tentang dua unsur ataupun dua elemen. Pertama ialah berkenaan dengan akidah tauhid kepada Allah, manakala yang kedua ialah ar-risalah, iaitu perutusan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan juga seorang rasul. Manakala bahagian yang kedua surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 178 sampailah ayat yang terakhir, iaitu ayat 286. Jadi kita akan bermula di mana? Pada ayat yang terakhir bahagian pertama, iaitu ayat Al-Baqarah 177. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhiril ayat." Ayat ni ayat yang panjang. Ayat ini juga dikenali oleh sebahagian ulama-ulama tafsir sebagai ayatul bir. Kerana apa ayat ini dikenali sebagai ayatul bir? Kerana berlakunya pengulangan sebanyak 2 kali pada kalimah dan perkataan al-bir. Laisal birra sekali, walakinnal birra 2 kali. Apa maksud al-bir? Al-bir bermaksud kebaikan. Al-bir bermaksud kebajikan. Di dalam ayat ini Allah nak menceritakan kepada kita bentuk kebaikan dan bentuk kebajikan dalam Islam secara benar dan menyeluruh, secara kompleks dan totally. Baik, ayat ini sebenarnya agak janggal, agak pelik untuk difahami secara literal ataupun harfiah. Contoh, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan suatu kebaikan, bukanlah dikatakan suatu kebajikan dengan hanya kamu memandang wajahmu ke arah timur dan dengan hanya kamu memandang wajahmu ke arah barat. Baca secara harfi, faham ke tak? Faham ke tak? Bukanlah dikatakan kebaikan dengan kamu menghadap wajah kamu ke arah timur, dan bukan dikatakan kebaikan dengan kamu menghadapkan wajahmu ke arah barat. Baik, ayat ini sebenarnya masih lagi tentang persoalan kiblat. Tentang persoalan kiblat. Kerana umum kita mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih lagi berada di bumi Mekah, dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu itu, arah kiblat yang dituju oleh Rasulullah ialah Baitul Maqdis. Awal-awal Rasulullah semayang, Rasulullah salat di Mekah, masih lagi menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Diringkaskan cerita, begitulah berlaku ketika berlakunya hijrah Nabi dari bumi Mekah ke bumi Madinah. Pada awal-awal hijrah, Rasulullah salat pun masih lagi berarahkan kiblat Baitul Maqdis, sehingga berlakunya dalam sejarah perpindahan ataupun peralihan kiblat. Daripada mana? Daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram di Mekah. Bila berlaku perpindahan kiblat ini, isu ini terasa amat berat oleh sebahagian orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, dan juga isu ini terasa amat berat oleh sebahagian umat Islam itu sendiri. Dan inilah yang dijadikan alasan oleh orang-orang Yahudi di Madinah untuk merendah-rendahkan Islam, untuk menjatuhkan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan menggunakan isu ini, mereka menganggap bahawa Nabi Muhammad, para sahabat
dan umat Islam pada masa itu tidak mempunyai keteguhan dan ketetapan dalam soal kiblat. Kalau kita nak bagi bahasa orang kampung, jawab macam ni: Muhammad ni macam manalah bila dia beribadah, bila dia solat, bila dia nak semayang, sekejap menghadap kau tu, sekejap menghadap kau ni, sekejap menghadap kau tu, sekejap menghadap kat ni. Maksudnya tak ada ketetapan orang Islam bila nak berritual, bila nak beribadah, bila nak solat, sekejap kau tu, sekejap kau ni. Tak ada keteguhan, tak ada pendirian. Jadi ayat ini sebenarnya adalah merupakan teguran dan sekaligus sindiran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Kerana Allah bagi tahu bukanlah suatu kebaikan dengan semata-mata kamu menghadapkan wajahmu ke arah barat ataupun timur. Baik, kiblat ke arah barat ialah kiblat yang dituju oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bila beribadah, bila bersolat, memang mereka menghadap ke arah barat. Kerana apa? Kerana arah barat itulah terletaknya Baitul Maqdis. Manakala orang-orang Nasrani pada waktu itu bila mereka beribadah, arah kiblat yang mereka tuju ialah arah timur, kerana mereka berkiblatkan arah matahari terbit. Baik, dalam agama kita sama sekali tidak pernah menolak dan menafikan keutamaan menuju ke arah kiblat bila melakukan ibadah salat. Tetapi dalam ayat ini Allah nak bagi tahu hal itu adalah merupakan serpihan, hal itu adalah merupakan cipisan yang kecil dalam isu ini. Kerana dalam Islam ini bukan berbicara tentang soal kiblat semata-mata, tetapi kebaikan yang menyeluruh kemudian baru diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah terjadinya perdebatan di antara orang-orang Yahudi dan Kristian tentang persoalan kiblat dan masing-masing berpegang dengan hujah dan pendapat mereka. Sebagai contoh, orang Yahudi tetap berkeras mengatakan kiblat yang sebenar arahnya ialah Baitul Maqdis ke arah barat. Manakala orang Kristian dia tetap berkeras bahawa arah kiblat yang sebenar ialah dari arah timur, arah matahari terbit. Dan inilah isu dia mempergunakan Nabi Muhammad dan agama Islam untuk merendah-rendahkan mereka dengan mengatakan bahawa Nabi Muhammad, sahabat dan umat Islam tidak mempunyai pendirian yang teguh berkaitan soal kiblat. Tetapi seterusnya Allah juga menceritakan bentuk kebaikan dan kebajikan yang sebenar. Walakinnal birra, ni kebaikan sebenar dalam agama, man amana billah, yaitu kamu sebenar-benarnya beriman kepada Allah dengan mengenal Allah sebaik-baik pengenalan, sama ada dinisbahkan pada nama-namanya, sama ada dinisbahkan dengan sifat-sifatnya, sama ada dinisbahkan dengan af'al, perbuatan-perbuatannya. Maksudnya memahami dan mengenali Allah sebagaimana yang dianjurkan mengikut acuan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil perkiraan tadi sebagai contoh, kalaulah seorang kafir mereka melakukan praktikal ibadah, mereka melakukan praktikal solat dengan cara yang betul dan benar, dan kiblat arah mereka menghadap juga betul dan benar. Tetapi sekiranya dalam masalah akidah mereka fail persoalan tentang Allah, mereka fail persoalan tentang dasar dan prinsip ketuhanan, adakah sah solat mereka? Sah atau tidak? Orang kafir semayang, dia buat amalan solat tu, praktikal solat tu betul, semua cukup syarat, cukup sah, kiblat pun betul, tapi masalah pemahaman tentang Tuhan saja salah. Dia semayang tu sah ke tak sah? Tak akan sah. Inilah poin dia, inilah rumusan dia.
Kerana orang-orang Yahudi jelas disebutkan oleh Allah Uzair bin Allah. Mereka menganggap Nabi Uzair itu anak Allah. Ini akidah yang batil dengan menganggap bahawa Allah mempunyai zuriat, Allah mempunyai keturunan, Allah mempunyai anak. Sama juga dengan akidah orang-orang Nasrani bila menganggap Nabi Allah Isa alaihi salam itu mempunyai apa? Tuhan bapa tu. Nabi Isa tu Tuhan anak. Tuhan mempunyai anak. Sini kita punya rumusan nak gabung. Kalaulah dalam akidah dan disiplin ketuhanan Yahudi menganggap Allah itu punya anak, punya zuriat, dalam masa yang sama mereka melakukan ritual, mereka melakukan ibadah, cara yang komplit, cara yang betul, cara yang sempurna, kiblat juga betul. Tapi dalam masa yang sama, sewaktu mereka bersolat dan menghadap arah kiblat yang betul, isu masalah tadi dalam akidah mereka fail, sah atau tak sah solat tadi? Tak akan sah. Sama juga dengan orang Nasrani. Orang Nasrani buat semayang dengan cara yang betul, katakan menghadap ke arah kiblat yang betul. Dalam masa yang sama mereka mengakui dan mengiktikad Allah itu mempunyai anak yang bernama Isa alaihi salam. Sah atau tak sah? Tetap tak sah. Jadi apa kamu nak pening-pening isu persoalan kiblat betul, tapi persoalan asas akidah pun masih tak beres. Sebab tu Allah nak bagi tahu kebaikan yang sebenar bermula di sini. Bukan kata kiblat tu tak penting, bukan kiblat tu tak perlu, tapi kiblat tu perlu, tapi dia hanya benda cipisan, benda kecil saja. Hak lebih besar ni, settle benda ni dulu. Kemudian barulah Allah cerita tentang hari akhirat. Tuan-tuan pasti tahu, bila kita selalu dan rajin baca Al-Quran, bila sentuh tentang aspek keimanan, pasti Allah akan sebut 3 benda asas ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada wahyunya. Ni asas. Sebab beriman kepada Allah tu teras, beriman kepada hari akhirat teras, beriman kepada wahyu automatik dia akan tarik 3 benda lain yang disebutkan dalam ayat tadi, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kerana apa? Malaikat ada keterlibatan dengan wahyu, kerana wahyu itu diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul melalui wasilah siapa? Perantaraan siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat ada keterkaitan dengan persoalan wahyu dalam bab penurunan Al-Quran. Bila sebut Al-Quran memang terkait automatik dengan wahyu, kerana itulah firman Allah yang diturunkan. Bila sebut Nabi dan Rasul, maka mereka juga terlibat dengan wahyu. Sebahagiannya seperti Nabi Allah Musa dengan kitab Taurat, seperti Nabi Allah Isa kitab Injil, seperti Nabi Allah Daud kitab Zabur, lebih-lebih lagi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi ini 3 teras penting tentang persoalan keimanan. Tapi bila disebutkan Allah yang paling utama, di sinilah dia punya ranking, level, darjat mengajar kita dalam persoalan ibadah. Dalam persoalan ibadah, apa jua yang kita buat, yang kita lakukan atas neraca dan acuan agama ataupun syariat, kerana Allah kena letak nombor 1 dan paling depan. Bila Allah memerintahkan sesuatu perintah ataupun amalan, baik salat, kita buat benda ni, nombor 1 kena letak kerana Allah, perintah Allah, mencari redha Allah. Sama ada puasa, sama kerana nak redha Allah. Sama ada haji kerana nak redha Allah. Manakala level dan tingkat yang kedua yang sebut wal yaumil akhir, sebab ada di kalangan manusia bila mereka melakukan sesuatu amalan, bila mereka melakukan sesuatu ibadah,
mereka sandarkan dan nisbahkan dengan yang kedua tadi. Pasal apa kamu buat benda ni? Pasal apa kamu jalankan benda ni? Sebab aku mengharapkan syurga daripada Allah dan nak menghindarkan diri aku daripada neraka. Tu level yang kedua. Sebab tu wal yaumil akhir terlibat dengan apa? Terlibat dengan mahsyar, pertemuan dengan Allah, timbangan, kemudian ada mizan, kemudian ada sirat, dan berakhir syurga dan neraka. Ada sebahagian manusia dia mengharapkan benda ni. Ni adalah level kedua sebab. Jadi kita nak yang nombor satu tadi, kita buat apa pun kerana Allah. Tidak bermasalah pada level yang kedua. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit tahap keimanan makin bertambah akan merubahkan persepsi kita punya ibadat, kita punya amaliyah ini bukan lagi kerana mengharapkan syurga dan nak hindarkan daripada neraka, kecuali mengharapkan redha Allah. Inilah practicality sahabat-sahabat di dalam beribadah. Sebab itu bila sebut saja nama sahabat, apa gelaran di belakang mereka? Sebut Abu Bakar radhiyallahu an, sebut Umar radhiyallahu an, sebut sahabat tu radhiyallahu an, sebut ramai-ramai radhiyallahu anhum. Allah redha atas mereka. Kerana setiap ibadah, setiap perlakuan, setiap tujuan dan niat mereka pun kerana Allah, redha Allah, Allah meredai mereka. Tapi kita apa nama kat belakang? Sahabat ada radhiyallahu anhum, ulama ada hafizahullah. Kita tak ada. Kita bubuh pun gelaran atas dunia tu lah. AMN, Ahli Mangku Negara ke, apa lagi, PJK ke, Pingat Jaksa Kebaktian ke. Kalau tak ada sangat, bubuhlah hak baru nak keluar 10,000 ni, aku tak ada gelaran, bubuhlah Yusuf bin Abu Bakar KWSP. Orang pun tanya, oh gelaran apa ni tu baru, hang tak tahu ni, 4 huruf ni lagi tinggi dia punya level. Hak jenis minat gusti, bubuhlah belakang tu Ali bin Abu WWE. Kalau orang tanya, contoh saja ni. Dah tak ada sangat kita. Okey, baik, ini mengajar kita tentang hakikat tersebut. Tetapi di sinilah bermulanya keluarnya dua istilah, walaupun jarang dibincangkan. Daripada ayat ini yang pertama keluarnya istilah umurun muslihah. Yang kedua disebut umurun munazimah. Apakah maksud umurun muslihah? Apakah maksud umurun munazimah? Secara ringkas, definisi yang mudah. Umurun muslihah ialah melibatkan hubungan seseorang hamba dengan Tuhan dia. Hubungan seseorang hamba dengan pencipta dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya berkaitan dengan soal ibadah. Salat umurun muslihah, puasa umurun muslihah, haji umurun muslihah, baca Quran, berwirid umurun muslihah. Apa jua bentuk amaliyah berupa hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dalam bentuk ibadah, ni istilah dia umurun muslihah. Manakala yang kedua umurun munazimah, ialah hubungan seorang hamba dengan sesama hamba. Bagaimana kita berkomunikasi, bermuamalah dan berinteraksi dengan manusia lain. Lebih-lebih lagi sesama Islam, dan khususnya umat Islam itu dan umumnya ialah manusia keseluruhan. Contoh seperti menyantuni anak yatim, umurin munazimah. Memberi sedekah dan infak kepada golongan fakir dan miskin, umurun munazimah. Bergotong royong, cuci tanah kubur dan kawasan masjid, umurun munazimah. Nak bagi senang faham sebagai contoh. Baik, dalam ayat ini Allah dah menceritakan kedua-dua bentuk benda ni. Walaupun Allah mulakan dengan umurun munazimah dengan menunjukkan 7 benda. Habis saja wan nabiyyin wa atal mala ala hubbih zawil qurba wal yatama wal masakin
wabnas sabil wasailina wa fir riqab. 7, iaitu kamu menyedekahkan, memberi ataupun menginfakkan sesuatu yang kamu kasihi ataupun kamu sayangi. Ni cara yang benar, ni cara yang betul dalam kita nak memberi, iaitu memberi suatu benda yang kita kasih, yang kita sayang, yang kita terikat hati padanya. Memberi umurun munazimah. Zawil kurba, iaitu berbuat baik dan menyantuni ahli keluarga dan kaum kerabat, umurun munazimah. Wal yatama, menyantuni anak-anak yatim, umurun munazimah. Wal masakin, memberi bantuan kepada orang miskin, umurun munazimah. Wabnas sabil, iaitu orang-orang yang dalam permusafiran, kita bantu, kita tolong, kita raikan, umurun munazimah. Wasailin, orang-orang yang memerlukan. Apa maksud memerlukan? Beza dengan orang miskin. Orang miskin memang orang yang tak ada duit, tak ada harta, tak ada segala-galanya. Tapi orang yang memerlukan tidak semestinya miskin. Mungkin pada waktu tu dia memerlukan bantuan daripada kita kerana adanya musibah tertentu. Contoh, dalam lingkungan kita, taman kita, kampung kita, dia bukan orang miskin, orang yang ada, tapi mungkin dimusibahkan oleh Allah, rumah dia terbakar, sekolah dia terbakar, kilang dia terbakar. Dia bukan orang tak ada duit, tapi waktu tu kita kumpulkan jemaah kita. Pada minggu ni ada seorang ustaz kita, sekolah dia terbakar, jadi kita kutip derma. Kita kutip derma, orang ni bagi 10, ni bagi 50. Dia bukan orang miskin sebelum ni, tapi disebabkan musibah tertentu, dia memerlukan bantuan kewangan daripada kita. Ini as-sailin, masuk dia. Wa fir riqab, iaitu nak memerdekakan hamba-hamba. Ni 7 Allah sebut umurun munazimah. Sambung ayat barulah Allah berbicara mengenai umurun muslihah. Wa aqamas salah, semayang, umurun muslihah. Wa ataz zakah, umurun muslihah. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, iaitu mereka yang melunasi dan menunaikan perjanjian apabila mereka berjanji. Hidup kita ni dipenuhi dengan janji. Ada janji kita sebagai hamba dengan Allah, ada janji kita dengan Rasulullah, ada janji kita dengan Al-Quran, ada janji kita dengan agama dan syariat. Semua itu harus dilunasi, harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya dalam bab beragama. Kemudian disebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan ketika itu kamu bersabar apabila dilanda kesempitan. Mari satu kehidupan yang payah, satu kehidupan yang susah dalam hidup kamu. Dia tak mari serta-merta, kadang-kadang dia tak mari sekaligus, tapi ada ketika kamu dilanda masalah oleh Allah. Jadi bersabar pada waktu kesempitan, wad-dharra, ketika mana kamu dimudaratkan dengan musibah berupa kesakitan. Hak pertama tu jenis masalah kesempitan hidup, yang kedua ni masalah kesakitan. Mungkin ada hak kena kanser, mungkin ada hak kena kencing manis, mungkin ada hak kena buah pinggang. Jadi bersabar atas musibah tersebut. Wahinal ba's, dan ada ketika kamu bersabar ketika terjadinya mihnah peperangan. Mungkin negara kita, tempat kita berlaku peperangan, kawasan-kawasan utama dibom, sumber-sumber air pecah, air dicatu, makanan terhad, minuman terhad, sumber-sumber elektrik terbatal dan sebagainya. Ini contoh wahinal ba', kamu dilanda seumpama perkara ini. Ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Inilah sebenar-benarnya orang yang membenarkan keimanan kepada Allah. Baik, di sini menunjukkan bahawa paragraf yang pertama tu, keimanan kena settle dulu. Bila keimanan settle, maka akan berlakulah ketaatan dan keikhlasan kepada Allah dalam dua bab tadi. Bila Allah perintahkan ibadah, maka senang untuk seorang yang beriman melakukan dan menunaikannya. Bila bab akidah dia beres.
Dan yang kedua, akan mudah dan senang untuk dia mentaati dalam persoalan adab tadi, etika tadi, akhlak tadi, umurun munazimah. Ingat, pesanan daripada para ulama, sekiranya kamu tidak mempunyai hubungan yang baik dan beres dengan Allah, jangan sesekali kamu ingat hubungan kamu sesama manusia akan beres. Kita dengan Allah pun tak beres, jangan ingat hubungan dengan manusia akan jadi beres. Sebab dalam lingkungan kehidupan manusia ada yang mengutamakan yang pertama, mengabaikan yang kedua. Ada jenis manusia yang mengutamakan yang kedua dan mengabaikan yang pertama. Contoh, ada jenis hak tak rajin tinggal semayang, tiap-tiap malam berjemaah, kemudian bab bayar zakat bagus, bab pi haji tiap-tiap tahun. Tetapi dia dengan orang miskin, dia dengan fakir, dia dengan anak yatim, KO. Bila orang miskin mari minta, hang cari sendirilah, kudrat banyak, tubuh sihat, nak minta dengan orang. Hubungan dia dengan orang tak beres, dengan anak yatim tak beres, dengan kaum kerabat tak beres. Contoh, bab semayang, bab ibadat beres. Ada juga jenis orang hubungan dengan manusia memang tip-top, dengan mak pok bagus, dengan kawan-kawan bagus, dengan jemaah bagus, tapi sayangnya semayang pun malas, bab ibadat pula tak settle. Jadi nak jadi mukmin yang terbaik, mukmin yang sebenar dalam erti kebaikan menyeluruh, kena ada dua-dua. Dengan Allah pun beres, dengan manusia pun beres. Di sinilah kita perlu faham, bila beres ketiga unsur ni, barulah layak untuk berasa kita ni diseru dengan lafaz awal Ramadan tadi. Allah seru dengan apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Barulah kita ni rasa layak untuk dipanggil, diseru oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan dalam ayat tu. Bila settle tiga benda tadi, bab keimanan kena settle, bab ibadah kena settle, dan bab akhlak dengan sesama makhluk pun kena settle. Ingat, tak settle salah satu, pasti tak akan settle kesemuanya. Contoh, tengok Allah berbicara dalam ayat 178-179, ialah umurun munazirah, iaitu persoalan kisos. Persoalan kisos ni, tahu hukum kisos, hukum bunuh balas. Sekiranya berlaku pembunuhan ke atas seseorang, maka akan diadili pembunuh tersebut untuk membuktikan sama ada dia sebenarnya sebagai pembunuh ataupun tidak. Satu hal. Jadi bila terjadi pembunuhan, ada seorang tu kena tuduh dia yang melakukan pembunuhan kepada yang dibunuh. Dia dibicarakan. Bicara pula dia akan pi dua konteks. Sama ada dia bunuh dengan sebenar-benar niat nak membunuh kawan tu, satu hal. Satu lagi, mungkin dia membunuh secara tidak sengaja. Tu konteks-konteks dia. Hak bunuh dengan niat ada cara dia, hak bunuh dengan tanpa niat ada cara dia. Walau bagaimanapun, hukuman yang Allah bagi kepada dia, pertama, teratas ialah bunuh balas. Terbukti dia membunuh, maka bunuh balas. Yang kedua, kalau dia dimaafkan, maaf, tapi ada syarat dia. Bukan maaf saja, kamu kena bayar diat, nilai nyawa yang dibunuh tadi. Seorang dibunuh, diat dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau zaman lah ni berapa ribu, Ustaz? Saya pun tak tahu harga unta tanah Arab ni berapa sekor. Kalilah dengan 100 tu. Banyak nak kena tu, nyawa orang ni. Dan ada yang ketiga, dia maaf saja-saja. Tak apalah, yang hang bunuh anak aku tu, aku maafkan. Dan aku tak minta diat pun, tak minta ganti bayar nyawa dia hak meninggal tu. Ni lah 3 cara. Tapi hak nombor 1 tu, bunuh balas dulu. Kalau dimaafkan oleh keluarga dengan diat, bayarkanlah dengan sempurna. Kalau dia maaf terus pun, alhamdulillah. Jadi ni persoalan besar kerana melibatkan isu ramai orang, melibatkan isu bernegara. Kalau kita tak jaga betul-betul persoalan ni, maka akan berlaku huru-hara. Contohlah, kalau tak ada keadilan, tak ada kehakiman Islam, seorang kena bunuh.
Kampung ni pula mari pula 2 orang pula meninggal. Ni pula nak balas pula 2 orang pula. Ingat tak Arab zaman jahiliah macam mana? Seorang darah kabilah dia kena bunuh, ni mari, lepas tu ni mari, ni mari, tak settle, makin ramai nyawa yang melayang. Jadi masyarakat pun jadi huru-hara, lebih jauh menyebabkan mungkin negara tu terancam. Jadi Islam awal-awal lagi dia jaga dah isu yang besar ni, sebab pesen manusia ni dia tak sama. Itulah keindahan Islam, selain qisas dia ada diat. Ini beza dengan Yahudi dan Nasrani. Dalam agama Yahudi mereka cuma ada qisas, tak ada diat. Dalam agama Nasrani ada diat, tak ada qisas. Islam datang dengan kedua-duanya. Kemudian ayat 180, 181, 182 sekali lagi umurun munazirah. Kali ini dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Tadi masyarakat yang besar, ini kecil, hal keluarga sahaja. Isu pengurusan harta bab wasiat. Bila seseorang di antara kamu yang hampir meninggal dunia, lalu dia mewasiatkan kepada ahli keluarganya dari sebahagian harta yang dia punyai dan miliki, pak dia, anak beranak dia, kaum kerabat dia, dengan cara yang baik. Tuan-tuan, jangan ambil ringan isu faraid, isu wasiat, kerana ramai dah keluarga yang hancur lebur. Ramai dah keluarga yang berantakan kerana harta wasiat. Isu faraid yang tak selesai, isu faraid yang berat sebelah dan sebagainya. Ni tak puas hati, ni tak puas hati, tu tak puas hati. Allah bicarakan isu ni. Jadi ada sebahagian manusia ni dia tukar statement. Contohlah katakan ketika bapa hampir meninggal, contoh saja. Adik-beradik hak lain duk jauh-jauh, tak ada nak balik, cuma telefon saja, bapa nazak dah ni, hang baliklah, hang duk Kuala Lumpur, balik cepat. Telefon pula, hang duk Batu Pahat, balik cepat. Hak ada tu abang long je duk kampung. Jadi bapa hak nazak ni, dah hak lain tu lambat lagi, aku nak habaq kat hang lah ni. Tanah hak ni ambil kat hang sebidang, tu bagi kat abang ngah sebidang, ni bagi kat kak cik sebidang, ni bagi kat pak su sebidang. Sampai saja bapa dah meninggal, abang pula dia tukar statement. Hak dia dengarnya sebidang seorang, tapi hang berapa? Sebidang. Hang sebidang. Hang sebidang. Tak tahulah bapak masa nak meninggal terpleok macam mana. Aku tu dia bagi 3 bidang. Contoh. Padahal memang bapak cakap betul sebidang, tapi dah tak ada orang dah, bapak meninggal, tak ada orang boleh query dah. Aku je dengar masa tu, aku bapak bagi 3, tak tahulah macam mana, sebab aku duk jaga bapak kat kampung, hang duk jauh ke. Jadi bila dia tukar statement macam ni, harta yang dia ambil atas hak adik-beradik lain tu haram tu. Mungkin juga pak saudara, contoh adik-beradik ayah kita pula kecil-kecil pada masa tu, tak besar lagi. Hang seorang lah adik-beradik aku, kalau aku tak ada ni anak aku kecil-kecil, jadi kalau aku tak ada, hang uruslah. Ada cakap kat adik-beradik dia, hak ni bagi, hak ni bagi, hak ni bagi. Pak saudara pula bedai harta anak saudara. Contoh lah tu kita kata, tu harta haram. Tu harta haram tu. Ingat bab pengurusan harta ni penting. Jangan sesekali tukar statement. Hak ni kes macam ni lah, yang adik-beradik tak bertegur siapa, adik-beradik tak balik raya kat kampung, adik-beradik masam muka, hanya kerana benda-benda macam ni. Tu penting. Bila masuk yang ketiga, baru Allah berbicara mengenai Ramadan. Bila Allah berbicara mengenai Ramadan, tapi yang indahnya, habis ayat Ramadan Allah sambung dengan harta sekali lagi. 178, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sesekali kamu makan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim dan tidak sebenar. Lihat indahnya, ayat Ramadan dan puasa duk tengah diapit oleh ayat yang berkaitan dengan harta dua-dua. Sebelum Ramadan pengurusan harta bab wasiat, selepas Ramadan jangan makan harta orang lain secara zalim dan batil. Why? Okey. Begini. Bila sebut tentang Ramadan, inilah 5 ayat yang tersusun dan berderet-deret diceritakan oleh Allah berkaitan Ramadan dan puasa. 183, 184, 185, 186, 187.
tidak akan ada lagi ayat lain di dalam surah lain, muka surat lain, juzuk lain berbicara mengenai puasa dan Ramadan. Ni yang jadi pelik, aneh dan ajaib bila Allah berbicara mengenai puasa. Contoh, dalam Islam ni banyak konteks-konteks hukum. Sebahagian hukum Allah cerita dalam satu surah, kemudian Allah sambung penceritaan dia dalam surah yang lain. Banyak. Satu-satu hukum Allah cerita dalam satu ayat, kemudian Allah sambung pasal cerita yang sama, hukum yang sama dalam ayat yang lain. Banyak. Maksudnya dia berselerakkan dan bertaburan dalam Quran. Tapi bila sebut tentang Ramadan, 5 ayat ni saja tuan-tuan tak akan jumpa dah persoalan puasa, persoalan Ramadan dalam surah lain. Carilah. Saya kurang yakin lah ustaz. Balik ni buka surah mana lagi Allah berbicara Ramadan dan puasa? Tak ada dah. Ada kok ayat lain, carilah. Tak akan ada sama sekali, kecuali 5 ayat ini. Baik. Antara sifat berpuasa, apa dia sifat berpuasa? Sifat berpuasa ialah menahan diri dari makan dan minum, menahan diri daripada berhubungan dengan pasangan masing-masing, suami dan isteri, di siang hari di bulan Ramadan. Kita ambil yang pertama, tahan diri dari makan dan minum. Saya tanya secara jujur, yang kita tahan diri kita dari makan, yang kita tahan diri kita dari minum di bulan Ramadan tu, harta halal ke harta haram? Hak tuan-tuan duk tahan ni 30 hari ni, harta halal ke harta haram? Hak duk tahan makan ni, hak halal ke haram ni? Hak kita duk tahan ni hak halal tuan-tuan. Hak memang jadi milik kita, kepunyaan kita. Bab makan contoh, balik ni buka refrigerator kita, peti sejuk kita, dalam tu ada ikan siakak 2 ekor. Memang ikan siakak hak kita. Kita beli dengan duit gaji kita. Kita beli dengan duit kerja kita, jerih payah kita, titik peluh kita. Halal untuk dimakan. Tapi bila Allah kata siang hari di bulan Ramadan dilarang makan, ikut perintah Allah kita tak makan, walaupun siakak 2 ekor tu halal bagi kita. Belah ni pula ada sotong 2 kilo. Halal ke tak halal? Halal. Bawah pula udang 3 kilo. Halal. Ada ketam 4 ekor. Halal. Ayam setengah ekor. Halal. Semua tu hak halal, tapi kita tahan kerana perintah Allah. Bahagian minum pula, buka peti hak nombor 2. Ada apa? Jus oren ada, jus mangga ada, jus anggur ada, kopi janda ada, kopi dandut ada, kopi harimau, semua ada. Halal ke tak halal? Halal untuk kita. Milo halal untuk kita, tapi kita tahan. Ni nak mengajar kita menahan harta yang halal bagi kita, makanan dan minuman yang sememangnya halal, supaya keluar di bulan Ramadan. Hikmah dia, la'allakum tattaqun, kita tak terjah harta dan milik orang lain. Ni hak bulan puasa ni, hak Allah suruh aku jangan makan, aku tak makan. Halal hak aku sendiri tu. Hak Allah kata jangan minum, aku tak minum. Halal hak aku sendiri. Jadi harapan dia bila keluar bulan Ramadan, terlibat dengan harta orang lain, kepunyaan orang lain, pemilikan orang lain, lebih-lebih lagi kita jauhkan diri kita untuk terlibat. Ni hak aku sendiri, hak halal pun aku tak masuk dalam mulut ni. Hak orang ni tak leh. Hak orang ni tak leh, duit orang ni tak leh, harta orang ni tak leh. Tu benda yang harapan dia. Tapi macam saya sebut tadi, dalam masa kita buat ibadat, kalau tak settle dengan Allah, tak settle dengan manusia, apa akan jadi? Benda tu akan terus berlangsung. Bulan Ramadan tak makan tak minum pun berlaku juga kes rasuah. Why? Padahal duk puasa bulan Ramadan tu, keluar saja bulan Ramadan 1.3 rasuah dia makan. 40 bilion tabung masjid dia bedal. Contohlah masjid di Mongolia ni, bukan masjid sini. Faham tak? Ada yang sanggup jadi scammer. Tahu scammer? Scammer ni yang telefon menyamak jadi polis, menyamak jadi immigration, menyamak jadi
Entah macam-macam lah. Lepas tu saya sambung menyambung. Saya pun tak tahu juga. Saya akan sambungkan tuan kepada pegawai saya lagi tinggi. Pegawai. Last kali kita ada denda lah, kita ada saman lah, kena masuk berapa-berapa dulu. Sanggup dia buat kerja macam ni. Semata-mata nak rampas cara harta orang lain dengan cara yang batil, menganiaya orang lain. Ni hak kita nak jaga bila keluar bulan Ramadan, la'allakum tattaqun tu. Sebab harta ni antara jalan yang boleh apa? Memijakkan kaki kita ke ruang pintu neraka. Sama ada bab harta faraid dengan jalan yang tidak sebenar, apatah lagi dengan hasil peluh titik orang lain. Yang pertama tuan-tuan, kita dapat dengan percuma. Percuma tak harta faraid ni? Percuma. Kita dapat harta faraid secara percuma, tanpa perlu bekerja, tanpa keluar peluh. Sebab siapa yang bagi? Bapa aku meninggal, automatik harta tu aku dapat bahagian aku. Kena saing borang apa? Tak ada saing borang apa? Tak ada saing borang, percuma. Jadi Allah nak bagi tahu hak percuma tu pun kalau silap kerok, silap cara, boleh menjerumuskan dalam neraka. Hak percuma tadi. Apatah lagi hak kita kena berusaha sendiri. Kamu nak berusaha, berusahalah meniaga. Kamu nak berdagang, berdaganglah. Kamu nak berurusan, berurusanlah. Tapi jangan ambil hak orang lain. Jaga betul-betul. Okey, faham dah? Faham. Okey. 10.42. Nak lagi ke nak berhenti? Saya tak ada masalah. Esok cuti. Tak sekolah lah maksudnya. Nak berhenti ke? Boleh lagi? Boleh sikit lagi? Okey. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Ma makna siyam? Apa maksud siyam? As-siyam dari sudut bahasa, dari sudut lughah, ialah al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Kalau ikut istilah, menahan diri dari makan dan minum, berhubungan dengan pasangan masing-masing, menjaga batas-batas puasa, jangan sampai membatalkan puasa, menjaga pahala dan ganjaran puasa, jangan mengurangkan pahala puasa. Waktu dia daripada mana? Daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Itu secara ringkas. Makna puasa juga, ada puasa ni maksudnya tidak bercakap dengan sesiapa. Sebagaimana contoh surah Ali Imran ayat 26. Ni kata-kata Sayyidah Maryam, ibu Nabi Allah Isa alaihi salam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah untuk berpuasa. Tapi konteks puasa dia tak sembang dengan orang, tak cakap dengan orang. Itu konteks puasa Sayyidah Maryam. Tapi nak bab puasa ni luas dia punya perbahasan. Dalam bahasa Arab, kata as-siyam ini boleh juga merujuk kepada apa? Kepada angin. Angin dikatakan as-siyam apabila dia berhenti bertiup. Angin dikatakan as-siyam bila dia berhenti berhembus. Kita tak rasa apa-apa. Tak ada angin kali ini. Maksudnya angin sedang as-siyam. As-siyam juga boleh merujuk kepada cuaca. Cuaca yang tidak terlalu panas, cuaca yang tidak terlalu sejuk, boleh dinisbahkan as-siyam dengan cuaca. Cuaca yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, maksudnya cuaca sedang bersiam. Ada juga as-siyam dinisbah dengan matahari, iaitu matahari yang berada dalam keadaan panas terik, panas yang melampau. Istilah kita, matahari duduk atas kepala. Itu as-siyam. As-siyam juga dinisbahkan kepada apa? Kepada binatang. Binatang yang bersifat as-siyam ni binatang yang ada, kita panggil apa? Ada tali. Ada tali. Jenis ada binatang yang lepas, ada binatang yang liar, binatang yang memang kita ikat. Lembu kita ikat kat tengkuk, kita ada dia punya, orang Kelantan dia panggil pelunggu. Sini dia panggil apa tu? Hak kita tancap kayu tajam tu. Sini panggil apa? Man. Mang tu. Maksudnya ada benda tu, binatang tu dinisbahkan dengan as-siyam.
Beza dengan hak lepas, hak dalam kelapa sawit apa, tak ada ikat, tak ada pelunggu apa semua tu, tu lain. Baik, Asyam juga dulu bila orang-orang Arab Quraisy ni bila sebut Asyam, mereka teringat dekat perang. Pasal apa? Sebab dia ada istilah Asyam ni dia letak pada kuda perang. Sebab dulu kalau nak berperang, biasa orang akan bawa unta. Sebab unta ni sifat dia apa? Sifat dia tahan lasak dalam musim panas terik. Dia punya kandungan air tu dia boleh simpan. Tapi kuda ni dia tak tahan. Jadi ada satu amalan Asyam yang dinisbahkan dengan kuda perang ni, mereka melapar dahagakan kuda perang. Mereka latih biasa 3 bulan sebelum masuk medan perang. Mereka bukan tak bagi langsung makan dan minum, tapi kuda-kuda ni dikurangkan kontak makanan dia, dikurangkan minuman dia untuk latih dengan cuaca dan keadaan perang. Ini disebut Asyam. Sebab bulan Ramadan pun terjadi perang 17 Ramadan. Perang apa? Perang Badar kan? Perang Badar. Itu kontak-kontak Asyam yang dinisbahkan dengan benda-benda tadi. Baik, macam juga kalimah albir. Berapa kali Allah sebut lafaz kutiba dalam ayat ni? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. 2 kali. Ulama-ulama bahas ni berlakunya pengulangan kutiba 2 kali dalam aspek apa? Contoh, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ada 3 pandangan yang dibawa. Pertama ialah kalimah 2 kali disebutkan kutiba ini kerana menunjukkan persamaan bentuk puasa yang dijalani oleh Rasulullah dan sahabat dengan puasa umat sebelum ini dalam 2 benda. Pertama ialah dari sudut masa dia, iaitu bulan. Yang kedua dari sudut tempoh harinya. Dengan kata lain, difardukan ke atas umat Islam berpuasa bulan Ramadan sama dengan umat sebelum ni pun kena berpuasa bulan Ramadan. Konteks pertama. Yang kedua, berapa hari bulan Ramadan? 30 hari. Jadi yang umat sebelum ni pun bulan Ramadan 30 hari juga. Tu yang pertama lah. Konteks yang kedua, penyebutan kalimah kutiba 2 kali ialah kerana asal muasal kewajipan. Asal muasal kewajipan saja. Umat dahulu diwajibkan berpuasa, umat ni pun diwajibkan berpuasa. Tapi dalam konteks bulan tak sama. Ni ada percanggahan. Maksudnya kita bulan Ramadan, umat dulu tak semestinya bulan Ramadan. Kita 30 hari, umat dulu tak semestinya 30 hari. Kita lah ni daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, umat dulu tak semestinya sama. Konteks 2 kali itu atas asal muasal kewajipan, diwajibkan berpuasa. Baik, dulu dia ada kes orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu, mereka puasa berapa hari? Mereka berlaku perubahan, ada sampai 50 hari. Asalnya 30 hari, kemudian mereka saja-saja sendiri-sendiri tambah 10 hari, menyebabkan jadi 40 hari. Dan ada kes sepanjang mereka berpuasa tu mereka jatuh sakit. Bila jatuh sakit, mereka tambah dengan nazar. Apa nazar mereka? Kalaulah Allah menyembuhkan sakit ni, aku akan tambah puasa 10 hari lagi. Kalau hak sakit ni Allah bagi sembuh, dah tambah dah 40 hari. Bila sembuh-sembuh, dia buat sungguh. Jadi berapa hari? 50 hari. 50 hari. Dan ada juga riwayat lain yang menyebut umat Kristian ni puasa 30 hari, dia tambah 10 hari. Tiba-tiba dalam proses hak tambah tu, ada sebahagian daripada mereka makan daging, tiba-tiba sakit pada mulut dan tenggorokan mereka. Sehingga seorang daripada mereka berkata, kalau sembuh daripada ni, dia nak menazar 7 hari. Hak dia nak tambah pula 7 hari. Dalam masa dia nak tambah 7 tu, bukan dia seorang kena, orang lain pun kena juga sakit macam dia. Lepas tu ramai-ramai pula pakat kata, pada 7 baik kita buat 10 terus. Jadilah 50 hari. Ni antara riwayat. Jadi sampai 50 hari. Ada yang mengubah musim. Puasa di bulan Ramadan jatuh biasa musim panas ke musim sejuk? Ramadan tu sendiri makna panas yang terik, panas yang menyengat. Tapi sebab mereka rasa tak mampu nak berpuasa di bulan Ramadan, mereka ubah bulan Ramadan ke musim semi. Tahu musim semi?
Sudah. Bukan orang tu nama Suhaimi ke Semi apa. Musim semi ni musim bunga. Musim sejuk, musim bunga, kemudian masuk musim panas. Jadi bila musim bunga tu cuaca dia kurang panas. Dia bukan tak puasa, dia puasa, tapi dia rasa berat dan tak larat nak puasa pada cuaca panas, dia ubah bulan tu. Dia ubah tempoh tu. Kita puasa awal sikit lah sebab tak panas mana. Ni hak bab mengubah-ubah umat sebelum ni. Dan yang ketiga, konteks yang ketiga, kalimah kutiba disebut 2 kali kerana apa? Kerana dalam agama Islam kita tahan diri bersama dengan isteri ni siang hari saja, malam tidak. Tapi umat Kristian dulu, mereka 24 jam taklih dengan bini. 24 jam. Puasa pula 30 hari, 30 hari taklih bersama dengan pasangan. Sebab tu ayat terakhir Ramadan Allah sebut uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu pada waktu malam hari di bulan Ramadan untuk bersama dengan pasangan kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka tu pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Allah tahu dah jenis hati manusia, jiwa manusia, nafsu dia ni tak boleh nak tahan-tahan. Siang hari okey lah sampai maghrib. Bak malam tu tak ada jaminan. Tambah-tambah 30 hari. Tuan-tuan lagu mana kalau tanya jujur? 30 hari macam orang Kristian. Tak boleh dengan bini 30 hari ni. Allah tahu dah tu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum tu. Allah tahu dah. Allah bagi rahmat, Allah bagi taubat, Allah bagi kemaafan. Malam boleh settle, tak ada masalah. Bagaimana Nazih? Kalau 24 jam 30 hari. Lepeh kan? Lepeh lah. Ramai jumpa hak mari masjid duk hantuk kepala kat masjid. Pasal apa ni? Lambat lagi kau Ramadan nak habis ni. Tak lepi dah ni. Baru 5 hari. Contoh lah tu. Okey, faham lah? Tu konteks kutiba. Tapi yang pentingnya kita nak bawa ini la'allakum tattaqun. Setelah Allah berbicara banyak mengenai takwa, ni salah satu cara nak dapatkan takwa, berpuasa di bulan Ramadan. Ni kita kena mari lepas raya pula. Boleh? Lepas raya setting satu tarikh. Tu banyak panjang lagi ayat ni kalau nak bahas. Jadi memandangkan ni sejam sampai dah ke? Sejam dah padan lah. Takut malam esok tak mari terawih dah. Ustaz ni sejam, ustaz malam esok 2 jam mampu kita macam tu. Okey, kita berhentilah setakat ni. Mudah-mudahan perkongsian sedikit pada malam ini dapat dijadikan sebagai ilmu, pengetahuan dan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah sentiasa memberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan, dan juga umur yang sentiasa diberkati, dirahmati di dalam melakukan amalan dan ibadah yang niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.